Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam PDPR tahun 4 mata pelajaran ibadah. Okey, keluarkan buku teks ibadah tahun 4. Kita akan sambung mata pelajaran minggu lepas, iaitu solat Jumaat. Kita akan sambung khutbah Jumaat, muka surat 50. Okey, muka surat 50. Pastikan tengok video ni sambil buka buku teks, kerana kita akan baca bersama-sama. Okey. Khutbah Jumaat. Solat Jumaat mempunyai rukun sama seperti solat fardu yang lain. Bilangan rakaat adalah 2 dan dilakukan selepas khutbah. Okey, selepas khutbah. Apa tu khutbah? Okey, kita tengok ya. Khutbah ni kalau kita perasan, dia naik mimbar, pegang tongkat macam itu, mana? Tak nampak. Pegang tongkat dan dia akan baca teks lah, sebagai pengajaran ataupun nasihat. Okey. Rukun khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ialah salah satu daripada syarat sah solat Jumaat. Khutbah Jumaat ada 5 rukun, garis. Khutbah Jumaat ada 5 rukun. Okey. Okey. Yang pertama, membaca Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Yang kedua, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Yang ketiga, menyebut ittaqullah untuk mengajak sidang Jumaat. Sidang Jumaat ni yang pergi sembahyang Jumaat lah. Jemaah-jemaah yang pergi sembahyang Jumaat, supaya bertakwa. Ittaqullah ni adalah bertakwalah kepada Allah. Maksudnya macam tu. Nombor 4, membaca sepotong ayat Al-Quran yang lengkap. Mana-mana teks. Contoh teks berkaitan dengan ibu bapa, baca ayat Quran berkaitan dengan ibu bapa. Boleh? Okey. Yang kelima, meminta keampunan daripada Allah dan mendoakan setiap Muslim pada khutbah yang kedua sekurang-kurangnya rahimakumullah. Ini di khutbah yang kedua akan mendoakan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Okey. 3 rukun yang pertama wajib dibaca di dalam kedua-dua khutbah. Rukun yang keempat boleh dilakukan dalam salah satu khutbah, manakala rukun yang terakhir dilakukan dalam khutbah kedua. Yang pertama, yang kedua mesti dibaca dalam pertama, kedua mestilah dibaca dalam kedua-dua khutbah. Yang ketiga, keempat, kelima ni, yang keempat, yang kelima ni boleh dibaca, yang ketiga, keempat salah satu, yang kelima baca pada khutbah yang kedua. Okey ya. Okey, kita tengok syarat sah khutbah Jumaat. Pertama, khutbah setelah waktu solat Zuhur. Bukan sebelum waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur, azan. Lepas tu kita sembahyang qabliyah dulu, sunat sebelum Jumaat, dan selepas tu kita azan kali kedua, barulah ada khutbah. Yang kedua, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Rukun ni lah yang tadi, yang kita baca 5 tadi ni, mesti bahasa Arab. Alhamdulillah, selawat bahasa Arab, ittaqullah ni bahasa Arab, doakan ni bahasa Arab, membaca sepotong Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Okey ya. Yang ketiga, kedua-dua khutbah itu dibaca berturut-turut. Maksudnya dalam waktu Jumaat tu lah, bukan waktu asar nanti sambung, bukan lepas sembahyang sambung, bukan Yang keempat, khatib ni orang yang baca orang yang baca khutbah tu lah, imam ke dan sebagainya. Mestilah seorang lelaki yang membaca itu mestilah lelaki. Yang kelima, khatib hendaklah berdiri ketika membaca khutbah dan duduk sekejap di antara dua khutbah. Okey. Bila naik mimbar, dia nak sebelum ucap Alhamdulillah tu kena berdiri, tak boleh duduk. Tapi di antara dua khutbah tu boleh duduk sekejap. Yang keenam, khatib hendaklah menutup aurat. Yang ketujuh, khutbah disampaikan dengan suara yang jelas. Sekali pakai mikrofon mesti jelas, terang, nyata, supaya orang tak mengantuk. Satu,
Yang kedua, kita faham apa isi kandungan dan juga mendapat manfaat pengajaran dan nasihat daripada khutbah Jumaat. Okey, rasanya cukup sampai di sini saja berkaitan dengan solat Jumaat. Alhamdulillah kita telah habiskan seluruh silibus ibadah tahun 4. InsyaAllah saya akan bagi kerja di kemudian hari. Terima kasih kerana sanggup untuk bersama saya dalam pelajaran ibadah. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini banyak sangat kekurangan, nak terang lebih terperinci pun susah dalam keadaan sekarang ni. InsyaAllah satu hari nanti diizinkan Allah, diberi rezeki, kita berjumpa di sekolah, jumpa di dalam kelas. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Apa yang awak tak faham boleh tanya dengan lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita dapat fahamkan, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.